Ambil dia pokok dulu. Mai cekong. Pakai daun. Oke, daun ubi. Oke, hello. Oke, jadi hari ini kita akan kongsikan macam mana cara buat kasam daun ubi. Oke, kasam daun ubi versi Bidayuh Kampung Giam. Oke, jadi nanti kita akan tengok macam mana caranya. Oke, jadi ini daun ubi masih fresh lagi yang diambil tadi dari belakang rumah. Oke, jadi apa yang kita akan buat? Oke, di daun ubi ini kita akan asingkan dulu. Oke, daun ubi ini dari batangnya. Oke, kita akan asing dulu. Oke, daun ubi ini. Oke, bila dah asing macam ni, kita akan susun dulu di sini supaya senang untuk kita ambil nanti. Oke, jadi ini adalah langkah kedua dia. Tadi kita dah asingkan. Oke, daun ubi ini daripada batang. Oke, jadi ini adalah tengok daun ubi yang kita dah asingkan tadi. Oke, ini. Jadi sebab kita nak gunakan capan ini nanti untuk potong-potong, jadi kita pindahkan ini dulu ke sini ya. Kita pindahkan dulu sekejap. Oke. Kita susun dia supaya senang untuk kita ambil. Jadi kalau tak susun nanti susah untuk diambil untuk potong nanti, sebab kita kena potong dia kecil-kecil. Jadi sekarang kita akan kita buat letak dalam ni, senang lagi. Oke. Kat Bidayuh Kampung Giam kami akan buat dia kecil-kecil dulu macam ni sebelum dikasamkan. Jadi tak tahu apa sebabnya, tapi mungkin salah satu daripadanya sebab memang ramai yang jadi peminat Tegal kasam daun ubi. Dia proses dia tak jauh daripada kasam sapi sebenarnya. Tapi kasam sapi tak boleh dimasak sup. Ini kamu buat masak dia sup tulang babi. Memang sedap. Memang sedap. Okey. Jadi dia kena hiris kecil-kecil macam ni dan boleh tengok sini. Okey, ini adalah yang telah kita hiris. Okey, dia mesti dihiris macam ni. Ini yang cara kami buat kasam ubi itu, mesti dihiris kecil-kecil. Okey. Jadi banyaklah jadi dia nanti. Okey. Jadi biasanya kalau tulang babi itu, sebab kalau kamu campur dengan ni, terutamanya yang kita tinggal kat rumah panjang kan, dulu saya balik rumah panjang saya pernah bawa ni untuk masak di rumah panjang campur dengan babi. Okey, sebab bila kita dah jadi kasam, kita masak tulang babi, kita letak kasam daun ubi. Kita boleh simpan masakan kita itu kalau tak habis dalam periuk besar contohnya. Boleh dipanaskan. Makin dipanaskan dia akan makin sedap, sebab kasam daun ubi tu dia sudah sebati dengan sup tu tadi. Kalau tak percaya boleh buat dan boleh buat masakan tersebut, dan kamu sendiri akan boleh merasakan betapa kasam daun ubi mempunyai banyak kegunaan dalam masakan Bidayuh. Okey, jadi ini tadi hasil dia. Daun ubi yang telah kita potong kecil-kecil. Jadi inilah jadi dia. Jadi boleh tengok daun ubi yang potong kita kecil-kecil. Proses memotong daun ubi ni dah siap. Jadi kita biarkan dulu. Supaya layu sikit. Di sementara tu kita akan masak air nasi dia dulu. Jadi biasanya orang guna nasi sejuk, tapi nasi panas pun boleh. Jadi kita ambil nasi ni. Kita letak dalam periuk besar ni sebab kita perlukan air yang agak banyak nanti. Jadi kita gunakan periuk yang ni. Jadi tak payah banyak lah nasi dia, sebab mungkin air cukup-cukup lah.
Okey, agak banyak nih. Okey, jadi nasi dia sebanyak ini saja. Lepas tu kita akan letak air. Okey. Jadi kita ambil air. Kita gunakan air kowe ya. Lumat lagi. Jadi jangan gunakan nasi yang boleh guna sebenarnya, tapi nanti dan ubi kamu macam ada leka-leka asin nanti. Jadi kalau kita masakkan dulu ini supaya dia menjadi lebih hancur. Okey, biarkan air nasi kita ini masak dan biarkan asin ni hancur. Lepas tu nanti selepas air nasi ni dah masak, dah hancur, kita akan sejukkan dulu. Sejuk, dah betul-betul sejuk, baru kita akan letakkan letak di atas daun ubi itu dan digaulkan dan dimasukkan ke dalam balang ataupun ke dalam kontainer dia. Okey, jadi air nasi yang kita masakkan tadi, kita tengok di sini air nasi ini dah mendidih. Kita dah masak lebih kurang setengah jam. Okey, dan terlihat di sini sudah hancur lah dia punya nasi tadi dah hancur. Jadi kita boleh tutup sekarang. Okey, jadi daun ubi kita pun dah nampak layu. Dah layu. Okey. Dan sekarang kita punya air nasi. Ni air nasi tadi pun dah sejuk. Jadi sekarang kita nak buat. Okey. Biasanya saya akan letak sedikit garam lah dalam ni. Okey, kita gaul dulu air nasi ni. Okey, tuang air nasi dan sedikit nasi ya. Okey, tuang air nasi. Masukkan sedikit, nak guna ni kita kena guna tangan saja. Okey. Jadi ni cara dia. Kita kena gaulkan air nasi ni tadi dengan kasam dengan daun ubi tadi lah. Okey, gaul dia dulu. Leka asin dia tadi ya. Jangan banyak lah. Okey. Kita melembutkan. Jangan guna nasi yang basi ya. Ini nasi masih panas, jadi dimasak menjadi hancur. Okey, jadi kita habiskan. Jadi kalau kita lihat yang nasi ini tadi sebab kita dah masak lama, jadi dia akan lumat. Jadi bila masuk dalam ini kita pijit dia, jadi dia tak akan nampak leka asin lagi. Okey, kalau nampak nasi dia lagi sebab nasi itu sudah lumat. Jadi itulah yang akan menjadikan pergasam ubi kita ini masam dan menjadi lah. Okey, jadi kita isi balang kedua dulu. Okey, jadi kita dapat 2 balang. Okey, jadi kita boleh mempatkan lagi. Okey, jadi daun ubi ni dia tak macam kasam. Okey, dia tak macam kasam ikan. Jadi kita kena air lebihan daun ubi ni tadi kita masukkan. Okey, kita masukkan supaya daun ubi ni boleh jadi masam dengan sebaiknya lah. Okey, jadi ini pun kita masukkan dan kita tengoklah. Okey, jangan juga terlalu banyak, tapi sekurang-kurangnya air dia mesti ada sampai atas macam ni ya. Pastikan air dia ada sampai atas macam ni supaya daun ubi dia betul-betul masak kasam daun ubi itu jadi dengan sebaik-baiknya lah. Okey, jadi kita tengok ada air dari situ. Okey, jadi dah siap daun ubi kita ni.
Okey, jadi kita ada dua bekas kasam daun ubi. Okey, jadi ini yang kita akan simpan dulu dan hanya boleh dimakan kira-kira selepas 4 ataupun 4 hari lah, biasanya 4 hari ke atas. Okey, daun dia akan bertukar warna, lepas tu rasa dia akan menjadi masam. Contohnya seperti ini. Ini kita buat sebulan yang lepas. Ini contoh dia. Okey, ya ini dah siap, dah jadi kasam daun ubi. Inilah dia kasam daun ubi. Dia akan jadi macam ni dan tengok air dia pun akan berubah. Jadi kalau itu bau dia, okey, walaupun dah sebulan, dah 2 bulan ni, tapi dia masih lagi bagus. Dan ini saya tak simpan dalam peti ais. Kalau simpan dekat peti ais, dia boleh bertahan sampai 3 bulan, 4 bulan pun boleh bertahan. Kasam daun ubi ni memang dia sangat boleh jadikan makanan simpanan kamu di rumah. Okey, jadi kalau kita tengok inilah tu dia contoh daun ubi yang kasam daun ubi yang dah siap. Okey, jadi mungkin lepas ni nanti kita akan review lah buat masakan menggunakan kasam daun ubi. Jadi ini contoh kasam daun ubi yang telah menjadi. Okey, jadi kita tunggulah sampai 4 hari atau 5 hari. Lepas tu kita akan buat satu masakan special, okey, yang menggunakan kasam daun ubi. Okey, jadi semua boleh cuba ya. Cuba, okey, dan komen lah, like, comment, subscribe, okey, di Wen channel, Wen Raymond channel. Okay, thank you.